Itali pada tahun 1815 bukanlah sebuah negara yang bersatu. Ini dia dibagi kepada 3 wilayah yang besar. Ini yang saya nak jelaskan seperti yang saya tunjukkan tadi. Bahagian yang pertama ini sebagainya dikuasai oleh Austria dan juga Perancis. Bahagian biru ini dikuasai oleh Austria dan Perancis. Sebahagian lagi yang tengah ini yang saya katakan tadi dikuasai oleh Vatican, yang berpusat di Rom. Bahagian yang dikuasai oleh Rom. Dulu adalah Empire Rome. Empire Rome. Kalau pelajar masih ingat di tingkatan 4 tamadun Rome. Kemudian pembela Empire Rome, Julius Caesar dan sebagainya itu di Rome. Inilah tinggal tamadun Eropah yang lama. Sebab Yunani diganti oleh Empire Rome. Sekarang adalah negara bangsa di Eropah pada waktu ini. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah bahagian-bahagian yang bebas dan mempunyai raja sendiri. Ini di utara. Seperti Lombardi, Valatia, Parma, Modena di sebelah atas ni. Jadi semua ini pada tahun 1830-an, nasionalisme menyebabkan gerakan penyatuan. Ketika orang Itali mula melihat diri mereka mempunyai sejarah bersama. Seperti Rom kuno. Perkembangan Renaissance di bandar 5 bandar utama tadi yang saya katakan tadi, the Big Five. Wilayah-wilayah bersama, musuh yang bersama juga semasa perang Napoleon. Jadi mereka melihat sudah sampai masa Itali perlu disatukan sebagai sebuah negara. Jadi siapakah yang nak menggerakkannya, bagaimana untuk menggerakkannya dan bagaimana untuk menyatukan Itali. Dan cabaran besar yang mereka hadapi adalah daripada dua kuasa besar di Eropah pada waktu itu, iaitu kuasa Perancis dan juga Austria. Ini yang membawa kepada menguasai beberapa wilayah Itali pada waktu itu. Itulah yang menjadi penentu kepada proses penyatuan Itali di Eropah. Ini adalah 3 tokoh penting. Bismarck di Jerman, Count Camillo Benso di Cavour di Itali dan juga Gabrielli di Itali. 3 tokoh ini antara tokoh-tokoh penting yang membawa kepada penyatuan Itali dan Jerman pada abad ke-19. Ini adalah wilayah Itali yang memainkan peranan penting dalam usaha menyatukan Itali adalah Piedmont Sardinia. Ini dua ini. Ini kerajaan Piedmont Sardinia. Dua kawasan ini yang menjadi pencetus kepada penyatuan Itali. Ini yang diketuai oleh Perdana Menteri dia pada waktu itu, iaitu Benso di Cavour. Count Benso di Cavour. Di mana dia menyatukan seluruh Itali ini yang saya katakan tadi berpisah daripada Papal State ni yang dikuasai oleh Vatican City dan juga di sebelah selatan ini the Kingdom of Two Sicilies. Ada dua kat sini, dan juga di bahagian utara, mana semangat untuk menyatukan Itali dikuatkan lagi dengan sentimen anti-Austria. Sebab kita lihat tadi Austria banyak menguasai wilayah-wilayah Itali, khususnya di selatan dan juga di utara. Jadi Austria menguasai Lombardi, Venetia serta menempatkan tentera di 4 kawasan strategik di Itali, iaitu di Verona, Mantua, Pescara dan juga Legnano. Semua ini membawa kepada sentimen anti-Austria di kalangan bangsa Itali. Jadi mereka perlu menyatukan Itali khususnya dan menghalau keluar Austria daripada bumi Itali. Itu yang menyebabkan proses itu berlaku. Kita teruskan pada peringkat awal antara tahun 1815 hingga 1830 kemungkinan berperang secara terbuka dengan penjajah Austria agak sukar dilakukan. Walaupun mereka anti-Austria, untuk melancarkan perang secara terbuka sukar. Sebab Austria lebih kuat pada waktu itu. Jadi mereka yang menentang terpaksa bergerak di bawah tanah dalam bentuk kongsi gelap. Kongsi gelap yang terpenting adalah Carbonari. Inilah gerakan awal yang membawa kepada penyatuan Itali. Gerakan kongsi gelap yang ataupun secara bawah tanah. Secara bawah tanah ni maksudnya secara tidak sah dari segi undang-undang. Bukan bergerak dalam tanah. Jadi kongsi gelap terpenting waktu itu ialah Carbonari. Carbonari ni kalau pelajar lihat makanan Itali kan, Italian food kan, Carbonari. Ini dia. Dia ambil pernah nama ni. Walaupun Carbonari melakukan 2 kali penentangan pada tahun 1818 dan 1830, namun gerakan tersebut mengalami kegagalan. Tidak berjaya. Ini contoh gambar ni. Contoh gambar ni. Inilah semasa berlakunya kerusuhan, gerakan menentang
Austria pada waktu itu, tapi tidak berjaya. Jadi kebangkitan semangat nasionalisme untuk menyatukan Itali dapat dipastikan melalui beberapa gerakan yang dipimpin oleh 3 tokoh penting ini, Mazzini, Count Camillo Benso di Cavo, dan juga Gasperi Garibaldi. 3 tokoh Itali yang berjaya menyatukan Itali nanti. Kita lihat satu persatu. Pertama adalah Giuseppe Mazzini, iaitu ketua penyatuan Itali. Dia adalah ahli Carbonari yang saya sebutkan tadi, yang memulakan gerakan untuk menyatukan Itali, terutamanya berdasarkan sentimen anti Austria. Carbonari adalah kumpulan rahsia yang menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang diinginnya. Dia membentuk Yang Itali, terdiri daripada orang-orang muda yang tugasnya adalah untuk membangkitkan semangat untuk negara yang bersatu. Yang Itali mereka mencuba revolusi tetapi ia gagal. Mazzini 1805-1872 berasal daripada Genoa, menubuhkan satu gerakan yang dikenali sebagai Itali Muda. Beliau berhasrat menjadikan Itali sebuah kerajaan republik. Beza dengan Benso. Benso mahu menjadikan Itali sebuah negara raja berperlembagaan. Mula dengan sistem raja monarki. Tapi Carbonari melalui Mazzini dan juga Gabrielli nanti, mereka mahukan Itali sebuah republik. Itu beza antara 3 tokoh ini. Tapi yang berjaya menyatukan nanti adalah Benso. Menyatukan. Benso menggunakan, Mazzini menggunakan juga Gabrielli nanti dalam usaha dia untuk menyatukan Itali. Dan Mazzini nanti akan dia ditangkap, dia dibuang ke Switzerland, kemudian dia ke England. Dia larikan diri ke England, dan dia membuka sekolah di sana. Dia menjaga anak-anak Itali di Britain pada waktu itu, dan dia membuka sekolah untuk mereka. Itu antara usaha yang buat Mazzini selepas berlakunya revolusi. Kegagalan revolusi yang dikemukakan oleh Mazzini. Kita teruskan. Mazzini adalah seorang yang radikal. Dia telah menubuhkan kumpulan nasionalis Yang Itali pada tahun 1851 untuk menyatukan Itali dan mewujudkan sebuah republik pada waktu itu. Mewujudkan sebuah republik. Gerakan Yang Itali cuba bersifat nasional dengan mempengaruhi pelbagai golongan seperti golongan pertengahan, pekerja, buruh, pegawai, petani, pegawai tentera dan sebagainya. Jadi pada tahun 1833 dianggarkan 60,000 menjadi ahli gerakan ini. Jadi pada tahun 1833 Mazzini telah memimpin satu gerakan menentang Raja Charles Albert di Picton. Tetapi gerakan tersebut dipatahkan oleh Raja Charles Albert. Ini yang saya kata tadi, dia telah dibuang ke Switzerland. Memimpin revolusi pada tahun 1848 membawa kepada sebuah republik Italia yang singkat tetapi tidak disatukan. Itali tidak berjaya disatukan. Ini hanya wilayah kecil saja. Mazzini telah digulingkan dan dia akan dilihat dia terlalu radikal. Kita yang dikatakan dia akhirnya dibuang ke Switzerland dan dia menetap di Great Britain nanti, di England. Itu perkembangan. Itu adalah gerakan pertama yang dibuat oleh Giuseppe Mazzini dalam gerakan yang dipanggil Garibaldi melalui apa yang dikatakan sebagai proses awal penyatuan Itali. Tak berjaya menyatukan seluruh Itali, tapi sebahagian daripada Itali di bawah Itali dalam bentuk republik. Gerakan untuk menyatukan Itali bermula sejak tahun 1815 oleh kelas pertengahan Itali, golongan pertengahan di Itali. Penduduk-penduduk Perancis pada waktu itu, pada era Napoleon Bonaparte di Itali telah menyaksikan sistem pentadbiran yang berkesan perlu diwujudkan. Semasa Itali sebahagian daripada wilayah Itali pernah ditadbir di bawah jajahan Perancis semasa pemerintahan Napoleon Bonaparte. Jadi mereka telah melihat seperti negara kita ini apabila dijajah oleh kuasa-kuasa yang lain, maka kita mula memahami kita perlu barulah ada kesedaran untuk memerdeka, untuk melahirkan sebuah negara yang diperintah oleh bangsa sendiri. Jadi apa yang dilakukan Napoleon telah banyak mengajar bangsa Itali pada waktu itu. Napoleon membetulkan undang-undang supaya lebih tegas kepada semua kelas. Keistimewaan golongan aristokrat telah dihapuskan dan golongan menengah yang rajin berusaha dinaikkan pangkat. Ini yang sama seperti golongan aristokrat ataupun kelas atasan. Ini adalah proses yang berlaku kesan daripada penjajahan Perancis ke atas wilayah-wilayah Itali
yang berada di bawah pemerintahan Perancis pada waktu itu. Dan mereka lihat perubahan yang dibuat oleh Napoleon pada waktu itu, yang menyebabkan mereka mahukan perubahan. Dan inilah yang menggerakkan permulaan kepada proses penyatuan Itali pada sejak tahun 1815, terutamanya selepas tamatnya ataupun tewasnya Napoleon Bonaparte dalam perang Waterloo. Selepas itu mula berlaku perubahan dalam politik di Eropah pada waktu itu. Kedua, disebabkan oleh kepentingan golongan saudagar. Penyautan ini juga digerakkan oleh golongan saudagar ataupun dipanggil golongan pedagang, peniaga dan juga pedagang. Mereka yang memiliki modal dan mereka lah yang menjalankan usaha-usaha ekonomi, kegiatan ekonomi, industri dan sebagainya. Bagi golongan saudagar, mereka percaya dengan penyatuan Itali dapat memberi faedah dalam bidang ekonomi. Jadi sudah sampai masa kalau misalnya Skardania, Piedmont, Lombardi berpecah, dia tak kuat. Tetapi apabila semua wilayah ini disatukan di bawah satu negara yang dipanggil Itali, jadi mereka percaya Itali akan menjadi kuat, akan menjadi sebuah kuasa besar pada waktu itu. Terutamanya dari segi faedah ekonomi. Dan semua sumber ekonomi, tenaga buruh, semua sumber ekonomi itu boleh digunakan secara maksimum. Jadi faedahnya termasuklah dari segi penyelarasan cukai kastam, yang berbeza di setiap wilayah itu boleh dihapuskan. Jadi pasaran yang lebih luas di seluruh Itali bila disatukan nanti, dari pembinaan jalan raya, jalan pengangkutan darat dan juga pengangkutan air di seluruh Itali, dan juga penyediaan prasarana pelabuhan yang lebih baik. Selepas revolusi 1848, ini adalah revolusi titik-titik ini. Ini adalah revolusi 1848 dan seterusnya di ujung abad ke-18 tu masuk ke awal abad ke-19, banyak berlaku revolusi di seluruh Eropah, termasuklah di semenanjung Itali. Ini adalah Itali kalau kita lihat Itali ini, dia bersepadan dengan negara Perancis sebelah sini. Ini Perancis dan ini adalah di atas sini adalah Jerman. Ini adalah sepadan Jerman. Dan juga Austria. Sinilah Austria sebelum Jerman disatukan, di sini Austria. Switzerland kat sini, dan ini adalah Itali. Ada beberapa bahagian penting dalam wilayah Itali ini yang pelajar kena ambil perhatian. Pertama, Itali ini berasaskan kepada 5 negara bandar besar, jadi yang dipanggil the Big Five, iaitu Milan, contoh Milan, Milan, Genoa ada satu lagi, satu lagi adalah Venice, sini Venice, Rome, Naples, 2, 4, 5 bandar, ini dipanggil the Big Five. Ini yang mengasaskan wilayah Itali pada awal, sebelum disatukan. Jadi kalau kita lihat Itali ni, dia bagi kepada banyak wilayah. Sebahagian daripada wilayah ini di Kingdom of Two Sicilies, di 2 wilayah Sicily. Dan ini yang berlaku penyatuan nanti oleh Garibaldi. Garibaldi kat sini. Ini adalah Rome. Rome ni Papal State ni juga pelajar akan lihat nanti. Dan di sini juga di Rome ini ada satu pemerintahan Kristian yang diketuai oleh Paus ataupun Pope, dan ini adalah wilayah yang dikuasai oleh gereja Kristian pada waktu itu. Kemudian di bahagian-bahagian ini di sebelah ini ada Sardinia, Piedmont, dan juga wilayah-wilayah Itali di utara, Lombardi, Venetia dan sebagainya. Jadi pembagian wilayah Itali ini sangat luas dan terpisah disebabkan oleh walaupun mereka berasaskan bangsa yang sama, semuanya ada orang Itali berbangsa Itali, tetapi mereka berpisah dari segi pemerintahan, dari segi kedudukan pemerintah pada waktu itu, sebab dia tidak ada satu pemerintah pusat yang kuat pada waktu itu. Jadi Itali berpecah. Jadi inilah yang memulakan proses untuk menyatukan negara Itali. Ini di bawah beberapa orang tokoh penting, terutamanya Count Benso di Cabo. Kemudian beberapa tokoh yang lain telah membawa kepada penyatuan Itali menjadi sebuah negara yang dipanggil Itali pada hari ini. Inilah keadaannya pada waktu itu di Eropah. Jadi di mana-mana bahagian Eropah pada waktu itu berlaku revolusi yang mahu mewujudkan sebuah negara ataupun yang dipanggil pemerintahan dan pentadbiran yang baru. Yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Kehendak penduduk yang tinggal di satu wilayah. Yang penting adalah untuk perkara yang menyebabkan lambatnya penyatuan Itali disebabkan oleh beberapa halangan dari segi kebangkitan nasionalisme di Itali.
Okay, yang kedua disebabkan Itali pada waktu itu tidak mengancam keseimbangan kuasa di Eropah. Okay, yang dominan di Eropah pada waktu itu adalah British ataupun Britain, okay, Perancis dan juga Austria, dan juga Rusia di utara. Okay, jadi pada waktu itu Itali belum lagi sebagai satu kuasa yang penting di Eropah. Ini disebabkan perpecahan wilayah ini. Okay, jadi selepas Kongres Vienna, Itali terdiri daripada 9 negeri yang berbeza. Ini berpecah, sehingga saya katakan tadi, yang menyebabkan dia lambat untuk disatukan. Jadi yang terbesar dalam wilayah Itali adalah Piedmont Sardinia. Okay, inilah negeri yang terbesar dan inilah yang menjadi penggerak kepada penyatuan Itali. Ini Piedmont Sardinia. Okay, dua nama besar dekat sini nanti adalah Count Benso di Cavour dan satu lagi adalah rajanya, iaitu Emmanuel, Raja Emmanuel. Okay, kedua. Okay, jadi Venetia dan Lombardi adalah milik Austria di belah selatan, dikuasai oleh Austria. Dari sebelah utara juga dikuasai oleh Perancis, dan Paus di tengah-tengah memerintah negeri kepausan di tengah Itali itu. Okay, jadi negeri lain pula diperintah oleh pembesar asing di bawah kawasan ataupun di bawah kawalan Austria. Okay, semua itu yang menyebabkan perpecahan dalam wilayah-wilayah Itali yang melambatkan penyatuan Itali pada waktu itu. Okay, jelas ya pelajar, ini faktor penting. Okay, perkara-perkara penting yang menyebabkan Itali lambat disatukan sebagai sebuah negara bangsa yang dipanggil Itali. Okay, kita teruskan. Okey, semasa menjadi Perdana Menteri, di bawah pemerintahan Raja Charles Albert, Count Camillo di Cavour telah memajukan Piedmont dengan melakukan beberapa pembaruan. Ini penting sebab saya katakan tadi, dalam usaha untuk menjatuhkan Itali, Piedmont Sardinia ini mesti memberi contoh kepada wilayah-wilayah Itali yang lain tadi supaya bersatu di bawah Itali. Ini bersama dengan Raja di Piedmont, bersama dengan Benso untuk mewujudkan sebuah negara yang baru dipanggil Itali. Pertama, apa yang dibuat perubahan dari segi ekonomi di Piedmont itu seperti menurunkan kadar cukai, membina kilang, memasukkan membina, memperbaiki ekonomi dan sebagainya, infrastruktur, sistem kewangan dan sebagainya. Okey kata. Ini menyusun sistem kewangan kerajaan, menghargai keistimewaan yang diberi kepada penguasa gereja dan sebagainya. Ini adalah perkara penting yang membawa kepada penyatuan Itali. Dia diketuai oleh sebuah wilayah di utara, Piedmont dan juga Sardinia di sini, untuk mengetuai penyatuan Itali pada waktu itu. Cantik ya? Suara okey ya? Saya teruskan ya. Dan pada waktu ini, Camillo Benso di Cavour menggunakan akhbar The Resurgence untuk menyebarkan idea-idea penyatuan. Pertama, dijadikan contoh. Piedmont itu sebagai contoh. Contoh kepada wilayah-wilayah lain di Itali dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi kemajuan sosial, semuanya bagus. Sebagai contoh kepada untuk menarik negara-negara lain supaya bersatu di bawah Itali. Saya teruskan. Jadi propaganda idea-idea pembaruan ini, penyatuan ini dibawa melalui akhbar Resurgence yang membawa kepada penyatuan Itali pada waktu itu. Saya teruskan ya. Soal jelas ya. Terusnya, apa yang dibuat oleh Benso? Perubahan yang dilakukan oleh beliau dilihat sebagai titik permulaan kepada cita-citanya untuk menyatukan Itali. Oleh sebab itu, beliau telah menyusun semula tenteranya dengan berunding secara rahsia dengan pihak-pihak di Itali yang ingin menghalau pemerintah Austria dan juga Itali. Jadi dasar lawnya telah berubah, iaitu bekerjasama dengan Perancis dan Britain, dan dalam perang Crimea bagi Sardinia yang bertanggungjawab, iaitu Raja Emmanuel, Victor Emmanuel II. Jadi Cavour telah menipu Garibaldi untuk menyerahkan penalukannya di Sardinia utara dan selatan Itali disatukan, dan Raja berperlembagaan baru telah diwujudkan. Jadi dalam tahun 1871, semua wilayah Perancis diambil semula dan berlakulah penyatuan, dan selesailah penyatuan itu melalui 3 pendekatan. Pertama, Republik Demokratik berpusat semasa Manzini di awal, dan kedua melalui Benso Garibaldi, persekutuan negeri yang diketuai oleh Paus di bahagian tengah yang saya ceritakan tadi, Papal State, dan ketiga, membangunkan bangsa di sekitar kerajaan bangsawan Sardinia Piedmont. Itulah yang dibuat oleh Count
kawan bangsa di kamu dan akhirnya membawa kepada penyatuan Itali. Okey, setelah disatukan bahagian utara, bahagian tengah dan bahagian selatan Itali. Okey, di bawah satu sistem raja berperlembagaan yang diketuai oleh Raja Victor Emmanuel II. Okey, jelas pelajar. Okey, inilah yang saya boleh simpulkan dari segi proses penyatuan Itali pada waktu ini. Jadi 1815, 1871 inilah dia. Okey, penyatuan Itali berlaku dan wujudlah sebuah negara bangsa yang baru yang dipanggil Itali. Okey, Raja Itali ini. Okey, jelas saya pelajar. Ini yang saya katakan tadi. Sebelum ini wilayah Itali itu berpecah-pecah dan akhirnya dapat disatukan di bawah satu kerajaan yang besar. Okey, kita lihat contoh soalan. Okey, bahagian akhir sekali adalah soalan. Jadi kita simpulkan. Sebelum saya lihat soalan, saya nak buat satu kesimpulan. Kesimpulannya, penduduk berbangsa Itali mahu menyatukan wilayah-wilayahnya di bawah sebuah pemerintahan. Okay, mereka mahu menghalau orang Rusia dari bumi Itali. Jadi kawan Camillo Benso adalah orang yang menjadi arkitek pada penyatuan ini. Okay, berusaha menyatukan Itali menggunakan apa yang dikatakan sebagai the real politik ataupun amalan